Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahaja manahijahum ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi Tuan Imam serta seluruh barisan pimpinan Masjid Andalusia Bandar Laguna, tuan-tuan pegawai, ahli-ahli jawatankuasa, pimpinan masyarakat, seterusnya anak-anak jemaah jauh dan dekat, muslimin dan muslimat, sama ada yang mengikuti kita di Dewan Masjid Laguna ini ataupun yang mengikuti kita melalui atas talian. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan tadi dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kata Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi tengok apa yang Nabi suka, bila Nabi jumpa apa yang Nabi seronok, apa-apa yang disukai, bila dapat, bila kita temui, Nabi ajak dengan menyebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah yang baik-baik. Kita lama tak boleh berkuliah, lama sungguh tuan-tuan, sehingga bulan 8 baru balik, baru dapat semula untuk berkuliah. Daripada bulan 3 dulu kita PKPB, sampailah saat ini akhirnya kita dapat semula tanpa ada had bilangan. Ikut keluasan masjid, keluasan surau, kita boleh kembali semula ke rumah Allah. Satu nikmat yang sangat besar yang Allah kurnia semula kepada kita. Walaupun masih lagi diikat dengan SOP yang agak merimaskan kita.
Kita kena bawa sejadah sendiri, kita kena pakai pelitup muka, kita kena berkawan dengan hand sanitizer. Tapi nikmat yang sangat besar adalah kita dapat balik semula ke jantung umat ini, ke nadi masyarakat Islam di mana-mana tempat sekalipun, iaitu rumah Allah. Tuan-tuan tentu masih ingat macam mana rindunya kita dengan rumah Allah ini. Kita selalu duduk dengar as-salatu khairun minan naum, tiba-tiba tak pernah terfikir kita nak berjumpa dengan as-salatu fi buyutikum. Semayanglah di rumah-rumah kamu. Menjerit batin kita, menangis kita, rindunya rumah Allah. Hari ini kita dapat balik ke rumah Allah, syukur banyak-banyak. Tuan-tuan, ada orang marah waktu dia tak boleh mari, tapi bila ada orang bagi mari, tak mari pula. Ada tak ada, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perhati dulu, tuan-tuan, sebelum PKP, lebih ramai jemaah kita. Bukan Masjid Andalusia saja, banyak masjid yang dah mula bila saya pergi sejuk, tuan-tuan. Sejuk. Pasal apa sejuk? Pasal tidak lagi menjadi seperti biasa, seperti kelaziman. Lebih ramai dulu daripada sekarang. Bahkan ada masjid Jumaat dia masalah. Dulu kita pergi sebelum PKP, Jumaat penuh atas bawah, kiri kanan, sampai ke belakang. Tiba-tiba bila dah tak ada lagi dah ikatan, tak ada lagi dah had bilangan, dengan penjarakan pun tak penuh juga. Bermakna ramai orang dah jadi sejuk, jadi lemah imannya. Tuan-tuan, sebab tu saya kata, kuliah-kuliah pengajian kena dihidupkan semula, segera. Supaya hati-hati manusia ini yang lena kita sedarkan, kita kejutkan. Hati-hati yang lemah kita kuatkan. Supaya mereka kembali untuk menjadi gagah macam dulu. Lalu rumah-rumah Allah akan penuh semula. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Satu makam dalam puji-pujian kepada Allah. Selalu kita sebut Alhamdulillah saja, tuan-tuan. Tapi Nabi ajak kita sebut lebih pada tu. Dengan nikmat Allah sempurnalah yang baik-baik. Dapat apa yang baik sebut. Jumpa apa yang baik sebut. Temui apa yang baik sebut. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Siti Aisyah, wa idza ra'a ma yakrah. Dan bila Nabi Muhammad jumpa pula benda yang dia tak suka, dia akan menyebut, qala, kata Siti Aisyah, Nabi kata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas sesuatu. Atas segala sesuatu. Kulli hal. Kul tu makna semua. Apa saja. Hari ni orang duk marah balik, tuan-tuan. Marah kepada ada satu clean. Dia ni dah jadi pemastutin tetap. Hari tu dia balik India. Dia balik pergi ke India. Di India memang wabak COVID-19 dahsyat sungguh. Kematian di India pun dah lebih pada Itali dah. Punya dahsyat. Dia balik-balik mai. Bila kerajaan putuskan kuarantin di rumah, kerajaan tetapkan setiap yang balik kena pakai gelang tangan. Kena wajib kuarantin di rumah, cikgu, 14 hari. Dia mesti berada di rumah. Tak boleh berhubung sebarangan walaupun dengan anak isteri. Ikut peraturan macam tu. Tapi hamba Allah ni, tuan-tuan, dia balik masih ada gelang tangan di tangan dia. Dia hanya baru lepas saringan awal. Saringan awal tak boleh kira, tuan-tuan. Berapa banyak kes saringan awal di airport negatif. Hari ke-13 positif. Tuan-tuan, Allah Ta'ala telah qadarkan, tetap tentukan di azali. Hamba Allah ni, tuan-tuan, dia balik-balik, dia turun di airport masa di KLIA,
dia negatif. Rupa-rupanya dia ni adalah seorang pengusaha restoran di Kedah. No, bukan di Subang. Bukan di Ceras. Tapi di Kedah. Bila dia balik mai, dia rasa macam dia okey. Dia pun keluar. Dan kemudian dengan sebab dia keluar tadi tuan-tuan, akhirnya dia disahkan positif. Merebakkan penyakit yang hari tu senyap macam tak ada apa dah. Rupanya dia duduk dalam keadaan duduk tunggu je. Lama dah. Kita tak dengar bunyi negeri Kedah begitu harum tuan-tuan. Kemarin sebelah kes kata, oh, negeri Kedah sahaja. Jadi ia melibatkan satu isu keselamatan kepada ramai rakyat. Lebih 7,000 dikehendaki melakukan proses saringan untuk dipastikan bebas daripada COVID. Hari ini sekolah terpaksa ditutup. Berapa sekolah ditutup tuan-tuan di daerah Kubang Pasu dan di daerah Padang Terap. Hari ini Jabatan Agama Islam mengeluarkan 2 arahan daripada bahagian masjid dan surau. Beberapa masjid dan surau-surau mesti ditutup. Surau ditutup totally. Masjid hanya boleh 3 orang saja semayang. Tidak ada lagi aktiviti akad nikah. Tak boleh lagi mengaji. Tak boleh lagi ada kuliah agama. Tuan-tuan, sehingga ada beberapa kampung tadi petang telah pun diarahkan yang di dalam tak boleh keluar. Yang di luar tak boleh masuk. Yang nak bagi bantuan hanya pihak JKM. Cuba kita tengok. Ini ujian dari ujian Allah. Suka tak suka, ini dipanggil ma yakrah. Apa yang kita tak suka. Nabi SAW kata Siti Aisyah, wa iza ra'a ma yakrah. Bila Nabi jumpa, Nabi tengok benda yang Nabi tak suka, Nabi kata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala sesuatu. Kita tetap puji Allah. Diuji orang beriman sehingga meningkat keimanannya. Dibalak orang-orang yang engkar Tuhan menjadi sebahagian pembalasan kepada mereka, supaya dengan itu manusia sedar di mana dirinya. Tuan-tuan, COVID-19 ni jangan ada lagi yang percaya dia adalah ciptaan manusia. Mana boleh tuan-tuan. No, tidak boleh kita orang yang mengaku beriman dengan Allah hidup percaya benda-benda ni. No? Sebab apa? Sebab selain daripada Allah, semua tu makhluk. Bila makhluk dia kena jadi. Bila dia kena jadi, Allah yang menjadikannya. Dia bukan jadi ke diri. Apalagi hidup dakwa manusia buat ni adalah senjata biologi lah. Cina kata Amerika buat, Amerika kata Cina buat. Kalau Cina buat tuan-tuan, Disember tahun lepas jadi di Wuhan, lah ni berapa kali gelombang di Cina sampai kelar duk ada lagi. Berapa ramai rakyat dia mati. Kalau Amerika lagi dahsyat, lah belah-belah juta tuan-tuan seluruh dunia. Amerika paling tinggi, dah lebih 500,000, 600,000 rakyat dia mati. Di seluruh dunia lah kan. Tapi dia pun dah 100,000 dah. Nak ceritanya bahawa mustahil dah manusia buat. No? Maka yakinlah kita bahawa ia satu daripada banyak tarbiyah yang Allah Ta'ala nak ajak makhluk dia supaya mereka balik kepadanya. Allah kata, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat
aydin nas. Telah zahir oleh kerosakan itu di darat maupun di laut. Hasil daripada perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah rasakan kepada manusia itu apa yang mereka buat. Sebahagian sahaja. Ba'da tu makna sebahagian. Sebahagian apa yang mereka buat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka balik kepada Allah. Allah Ta'ala, tuan-tuan, sebenarnya ada ampun banyak dosa-dosa manusia. Wa ya'fu an kasir. Allah ampun dosa kita banyak. Dan hak berlaku ini pun akibat daripada perbuatan-perbuatan mungkar, maksiat dan dosa yang manusia lakukan. Betapa angkuhnya manusia, betapa sombongnya manusia. Tuan-tuan tengok Cina. Tuan-tuan ingat presiden dia kata apa? Cina ni kita tahu kuasa daripada kuasa besar dunia yang hari ini begitu laju. Amerika pun dekat-dekat nak kena kalah dengan Cina. Ekonomi dia kah? Hatta ketenteraan dia. Dia nak jadi abang besar macam Amerika juga. Apa yang dia buat kepada adik-beradik di Xinjiang. Dia peduli apa dengan apa yang disebut oleh pejuang-pejuang kemanusiaan dunia. Bila dia belasah umat Islam di Xinjiang. Dia tak heran pun. Tuan-tuan, bila presiden dia kata tak ada siapa boleh halang kemarahan Cina. Betul tak betul? Tak ada siapa boleh halang kemarahan Cina. Tapi lepas tu, bila berlaku di Wuhan, no, sampai doktor yang mula-mula mengesan virus ini pun ditahan dan dia menjadi mangsa di antara yang mati dengan wabak ini. Bahkan pengarah hospital China di Wuhan tu pun mati, tuan-tuan. Berapa ramai doktor dia mati waktu tu gelabah dia. No? Orang-orang di sana, tuan-tuan, mereka makan benda pelik-pelik. Mereka makan benda-benda yang jijik. Ulat katan tebu, kelawang, anak tikui, makan. Sedangkan Allah kata, kulu minat tayyibat, makalah yang baik-baik. Dia tak peduli. Tuan-tuan, akhirnya masa awal dulu kalau tuan-tuan ingat, bila wabak itu melanda Wuhan, sebelum dia lockdown, begitu pantas virus itu merebak. Ketika itu dikatakan tidak ada orang Islam yang juta bilangan mereka di Wuhan yang kena wabak itu. Ketika masjid-masjid penuh semayang jemaat, tuan-tuan, doa, kelihatan orang-orang bukan Islam turut, mereka pun ambil cardboard, semayang kok jalan, tala kata. Pasal apa? Mereka ingin selamat kerana dilihat orang Islam di China selamat daripada wabak ini. Bahkan kita tengok macam mana Presiden China pergi ke masjid di Beijing, di China, berjumpa dengan imam dan pegawai masjid, minta tolong doa supaya negara China selamat daripada wabak yang dahsyat ini. Nampak, tuan-tuan? Bila Amerika sombong, kerajaan-kerajaan yang hebat, yang dikatakan begitu maju dan begitu terkedepan di dalam kesihatan, dalam perubatan, di mana mereka, tuan-tuan? Semua, tuan-tuan. Amerika ni sampai rumah mayat penuh. Tuan-tuan, baru ni kalau kita tengok awal dulu, Itali, tuan-tuan, sampai ke peringkat terpaksa nak kena pilih siapa nak hidup, siapa nak mati. Terpaksa. Kalau orang tua dibiak, matilah dia. Pasal apa? Pasal kati-kati dia penuh. Wak-wak dia penuh. Dia tak mampu lagi dah berhadapan dengan wabak yang dahsyat ini. Baru ini, tuan-tuan, di sebuah negara, mati ni, tuan-tuan, beratus orang. 400 orang di 2 bandar. Mati di kaki-kaki 5.
jatuh dengan sebab wabak yang masih keras melanda. Kita kena syukur banyak-banyak dalam keadaan negara-negara luar masih lagi bertarung dengan merebaknya wabak COVID-19 corona ini. Kerajaan kita berjaya mengekang jangkitan wabak yang dahsyat ini. Tuan-tuan, bayangkan di Afrika hari ini dia sudah melepasi dia punya negara Afrika Selatan menjadi negara Afrika paling tinggi, melepasi angka 500,000. Tuan-tuan bayangkan. Di Singapura sampai hari ini masih lagi bertarung. Di Indonesia, tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, sekejap 1 digit naik balik 2 digit, dan hari ini kita sedang diuji dengan satu kluster di negeri Kedah yang kita harap dia tidaklah ambil masa yang lama. Mudah-mudahan dia akan kembali diputuskan rantaiannya dengan tindakan segera pihak pemerintah kita melalui MKN, KKM dan pihak berkuasa agama negeri yang telah mengambil tindakan yang segera untuk menghalang daripada berkumpulnya umat Islam di rumah ibadat. Walaupun ia pahit, terpaksa juga dilaksanakan kerana kita tak mau menjadi tempat di mana merebaknya virus corona ini. Muslimin dan muslimat sekalian, saya sangat mengharapkan supaya kita memahami bahawa tindakan yang dibuat ini adalah merupakan ijtihad daripada nasihat termasuk daripada alim ulama kita. Bukan semata-mata kita dengar daripada perubatan. Kita perubatan, pakar-pakar dan mereka yang mempunyai otoriti kita tanya. Contoh, ada orang tak mau sampai sekarang ni, mereka mengadu dekat saya, ada orang proporsional. Sebab tempat tuan-tuan ni, Taman Laguna ini adalah orang proporsional, kata-kata orang bijak pandai semua ni tuan-tuan. Tapi bukan di sinilah, di belah kampung saya tu. Ada orang profesional macam tuan-tuan, dia kata lagi depa mayang berdiri jarak aku tak tahu nak pergi masjid cikgu, dia mengaji tinggi, dia mengaji cerdik, duk tengah kerja lagi, dia kata aku lagi depa duk mayang berdiri jarak-jarak aku tak akan pergi masjid. Maknanya dia tak mayang jemaat. Pasal apa? Pasal kita melaksanakan penjarakan. Semayang jemaat ke, semayang jemaah ke, kita melaksanakan penjarakan 1 meter. Apa hukum semayang berdiri jarak-jarak? Hukum dia kata makruh. Dia pun ngaji juga. Dia kata makruh. Semayang berdiri jarak tu makruh. Pahala jemaah pun tak ada. Ini masalah. Masalah bila orang awam cuba bagi fatwa. Mereka ni kadang-kadang duduk ramai-ramai kedai kopi, mereka bersidang jawatan kuasa fatwa kedai kopi tu. Kan? Mereka buat keluar pula dalil. Nabi dalam hadis yang sahih sebut supaya kita bau ke bau, kaki ke kaki, kita kena rapat, sawu sufufakum, semua hadis sahih. Ini kita piduk semayang jarak sampai majlis fatwa bawa keluar tak mau pakai, nak pakai siapa lagi? Al-Azhar pun bawa keluar tuan-tuan. Hukum at-taba'ud bainal musallin ini, berdiri jauh jarak antara orang-orang yang semayang fi salatil jamaah, dalam semayang jemaah. Hukumnya tuan-tuan, dia tidak makruh, bahkan mendapat pahala jemaah. Jadi tuan-tuan kena bagi tahu. Sebab saya nampak dalam tempoh yang pendek ini, yang dekat ini, kita tak dapat balik lagi macam dulu. Normal dulu kita semayang rapat-rapat tu tak boleh balik lagi dalam tempoh dekat ni. Jadi kena pergi tarik tangan dia pelan-pelan, mailah semayang jemaah, sudah-sudahlah.
Kan? No, pakailah yang kata hukum ini bukan qat'i. Hukum fiqah ni dia tak qat'i, dia zanni. Dia kalau qat'i tak boleh ubah tuan-tuan. Semayang qat'i hukum dia. Tapi kaedah semayang dia tak qat'i. Kalau qat'i semayang kena berdiri, tak boleh duduk, mapuh kita. No, lah kita boleh semayang berdiri. Pasal apa? Pasal lutut tak cedera. Pasal apa? Pasal pinggang tak cedera. Pasal apa? Pasal kaki tak cedera. Kalau cedera, dah berubah. Daripada berdiri boleh semayang duduk. Oi, orang tu nak berdiri tak boleh, nak duduk tak boleh. Semayang tetap qat'i. Tetapi dia boleh berubah daripada semayang duduk, dia semayang barin. Nampak tak tuan-tuan? Itu hukum. Islam ni dia bukan statik. Dia bukan jumud. Islam ni dia satu agama yang bukan sahaja sempurna, bahkan dia bersifat muruna, anjal. No? Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Berubah hukum dengan berubahnya masa. Masa kita ni masa Covid. Darurat yang telah menyebabkan untuk mengelak mudarat, maka jadi harus benda yang tak boleh. No? Benda tak boleh pun jadi boleh. Kita satu anak gadis jatuh dalam kolam, terlucuk pakaiannya, duduk lambai. Tolong. Pakaian tak ada. Kita tak boleh tengok, hukum asalnya haram. Sebab dia ajnabiyah. Haram. Tengok pun haram, pegang pun haram. Kalau kita pegang kat hukum asal itu, pergi kita. Bukan pergi kita, pergi dia. Kita pun kalih terkau, oi anak dara siapa oi, nak lemah ni, nak mati ni. Aku pun tak boleh tengok. Memang kita tak tengok, tenggelam sama Allah tu. Tu tuan-tuan, ada satu kisah benar berlaku di sebuah negara Arab. Satu bapa menghalang orang awam menyelamatkan anak gadisnya yang mati tenggelam. Tuan-tuan bayang. Di satu pantai, mereka mandi dalam keluarga tu, tiba-tiba anak perempuan ditarik arus. Anak perempuan tu duduk kapai-kapai, lepas tu orang lain mai nak selamat. Dia halang tuan-tuan. Dia kata jangan pergi pegang anak aku, haram. Tu dipanggil al-bangangu tuan-tuan. Pasal tak mengaji punya pasal, akhirnya anak itu mati. Nah, sedangkan pada ketika itu menyelamatkan nyawa adalah lebih utama. Hukum asal tak boleh pegang, tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat dikadarkan dengan kadarnya saja. Maknanya kaedah fiqh sebut darurat diambil dengan kadarnya saja. Makna budak perempuan tu dia kata tolong, tangan dia nampak. Kita pegang tangan saja. Kan? Pasal apa? Dengan sebab pegang tangan boleh selamat dah. Tak payah pegang tangan lain, pegang tangan, tarik. Tiba-tiba dia tarik kita turun. Kan? Waktu tu kita jatuh bawah. Dia jadi ganas, dia pijak kita. Maka pada ketika itu kita boleh buat lebih pada tu. Kita pegang rambut dia, rentak. Kan? Sehingga dia jadi lemah. Maka dikadarkan saja. Tak perlu peluk dia. Ni kawan tu suar tangan, dia terjun pergi peluk. Haram lah tu. Pasal apa? Dia ambil lebih pada tu. Siapa orang tu sesat masuk dalam hutan, tak ada benda boleh makan, tak ada apa boleh telan, tiba-tiba babi mai. Dia buat sate, dia buat gulai, dia makan babi dengan sehingga menjilat jari dia. Haram lah. Pasal apa? Babi tu hukumnya haram. Makan sikit untuk meneruskan hidup. Itu maksud dia tuan-tuan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat terus bersemangat dalam suasana mendepani Covid dan ancaman coronavirus yang masih lagi berlegar
di sekitar kita dengan mengikuti SOP, tuan-tuan, yang telah diputuskan oleh pihak pemerintah, dan jagalah anak-anak dan juga saudara mara kita daripada keluar tanpa tujuan dalam keadaan berpusu-pusu. Saya tak tahulah kalau wabak yang sedang beredar di sebelah sana tu sampai, tuan-tuan. Orang rumah saya dia pengetua di sebelah Padang Terap, tuan-tuan. Jadi beberapa kampung di situ dah kena lockdown. Jadi ada budak kampung tu dah masuk awal ke sekolah. Kemarin petang, mereka itu berada di asrama, lockdown di asrama, kena kuarantin di asrama. Dalam keadaan kita duduk risau kepada satu jenis pembawa virus, iaitu mereka yang tidak mempunyai simptom. Dia ada satu jenis, tuan-tuan. Hari itu budak Mesir balik dari Mesir. Mesir ada dia punya mangsa hari ini di Mesir lebih kurang 90,000 kes. Memang tinggi. Anak-anak saya pun balik, tuan-tuan. Anak saudara saya pun balik daripada Mesir. Boboh, letak dalam satu rumah. Tak boleh pergi ke mana. 14 hari. Kita tak barang. Kita hantar barang. Walaupun mak saya meninggal waktu tu di Kelantan, mereka tak boleh pergi. Saya tak benarkan. Sebab apa? Kita mengambil kaedah dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak kemafsadah, menolak mudarat itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Walaupun itulah peluang akhir mereka nak tengok nenek mereka. No, adik saya ada 2 orang nak tengok mak, tapi saya kata tak boleh. Bukan pasal tak boleh lepas, sempadan boleh lepas. Kan, sembunyi sikit gelang dekat tangan tu boleh lepas. Tetapi bimbang takut mereka pergi sampai ke rantau panjang, tiba-tiba penyakit tu ada dengan mereka, maka akan berlaku kluster rantau panjang. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak boleh pandang ringan. Sebab tu bagi saya orang yang melanggar peraturan itu bukan saja haram, berdosa, bahkan dia memang patut diambil tindakan oleh pemerintah, kerana dia menyebabkan kesusahan dan menyebabkan rakyat yang terpaksa digunakan untuk menyelesaikan saringan kepada mereka yang disyaki terlibat di dalam menjadi mangsa rebaknya COVID ini, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ingat malam ni kita tak payah baca kitab dulu, sebab saya nak ambil pengajaran akhir berkenaan dengan korban yang baru saja kita sambut. Kemarin habis hari tasyrik, dan walaupun banyak juga binatang-binatang korban yang ditumbangkan, tetapi banyak masjid yang terpaksa mengurangkan jumlah binatang korban yang diuruskan. Bahkan ada masjid-masjid dalam Kedah ni yang langsung tak buat kerana takut kepada COVID. Masjid kita buat, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan soal binatang korban yang kita tumbangkan, bukan soal banyak sedikitnya, tetapi adalah yang lebih besar dan utama, memahami, menghayati dan mengambil iktibar daripada pengorbanan ibadat yang kita buat daripada korban. Orang yang melakukan pengorbanan membawa di dalam ibadat itu satu tuntutan besar, iaitu sunnatun muakkadah yang besar fadilatnya. Orang yang menyaksikan ibadat korban, walaupun dia tidak buat kerana ketidakmampuan, dia juga sebenarnya berpeluang untuk mendapat pahala apabila diserapnya semangat pengorbanan, menghayati akan istifadah iktibar daripada kisah pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh sekeluarga Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, dan ibu Nabi Ismail iaitu Siti Hajar
isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar alaihissalam ni tuan-tuan adalah lambang kepada seorang wanita hebat yang meredah kesusahan yang tidak terbayang di mata kita. Bayangkan tuan-tuan kisah sebuah keluarga yang diulang setiap kali umat Islam pergi ke Mekah melakukan ibadat haji, maka mereka akan mengulang kisah apa yang dilakukan oleh sekeluarga hebat ini. Siti Hajar berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah dengan penuh keyakinan, dengan usaha yang sangat dahsyat, dengan tawakal yang sangat hebat, dengan keimanan yang hampir sempurna, tuan-tuan. Keimanan yang sempurna. Bila Nabi Ibrahim nak keluar tinggal Siti Hajar dengan Nabi Ismail, Siti Hajar tanya Nabi Ibrahim, A'amarakallah, adakah Allah Ta'ala telah perintah kamu, wahai Nabi Ibrahim, untuk tinggalkan kami ini? Bila Nabi Ibrahim kata ya, bila Nabi Ibrahim mengaku bahawa ini perintah Allah, maka Siti Hajar dengan penuh keyakinan menyebut, lan yudayyi'an Allah, aku yakin sekali-kali Allah tidak akan sia-siakan kami. Itu keimanan, itu keyakinan. Sebab itu dia boleh survive. Sebab itu daripada keyakinan itulah dia berlari di antara Bukit Safa dan Marwah mencari ayam. Sebab itu dia tidak putus asa. Tuan-tuan, kalau kita lah tuan-tuan 4 km tuan-tuan, Safa Marwah, Safa Marwah, Marwah Safa, agak-agak macam mana kita tuan-tuan? Tuan-tuan masih ingat bila kita lari-lari anak antara lampu hijau, mata kita tengok mana? Sunat waktu kita dari Bukit Safa ke Marwah, tengok belah kiri, tengok belah Kaabah. Waktu daripada Marwah ke Safa, kita tengok belah kanan, tengok dekat Kaabah. Sebab apa? Dekat situ ada Nabi Ismail, tuan-tuan. Tuan-tuan, sampailah 7 kali dia pergi mari, maka Allah pancutkan air yang tidak pernah kering lagi, yang dinamakan Zamzam, telaga Zamzam yang puncanya dari surga itu. Tuan-tuan, tak cukup dengan ujian itu setelah lepas. Asal lembah Mekah tu Allah sendiri sebut dalam Quran. Nabi Ibrahim sebut kepada Allah dalam doa dia, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, zuriatku Nabi Ismail ini di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Pasal apa tak ada pokok? Sebab tak ada ayam. Tak ada tumbuh-tumbuhan. Bukan kata orang nak lalu tuan-tuan, burung pun tak terbang ke atas tu. Tapi kemudian datanglah orang-orang yang berpergian antara Yaman pergi ke berniaga sampai ke Syam, mereka duduk lalu kot tu. Akhirnya ada manusia yang tumpang bersama-sama duduk dan kemudian membentuk masyarakat komuniti bersama dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Tuan-tuan, Allah uji lagi bila Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Kalau sejarah sebenarnya seorang yang disebut Khalilullah, dia adalah kekasih Allah. Sangat kuat pengorbanannya. Kalau dia buat korban bukan macam kita tuan-tuan, dekat setumpuk, 2 tumpuk, habis-habis sekok tuan-tuan. Tapi Nabi Ibrahim korban 1000 ekor. Kambing ni 1000 ekor. Lembu unta 100 ekor. Sehinggalah ketika bukan takat orang, malaikat pun kagum dengan dia. Dia pernah berkata, kalau aku niscaya akan kukorbankan kerana Allah. Nabi Ibrahim tak ada anak tuan, sampai umur dia 80 lebih. Kata mufassir baru dia dapat anak. Sebab itu bila dia berdoa, Allah kabulkan doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakan bagiku keturunan anak yang soleh. Tuhan bagi dekat dia Nabi Ismail daripada Siti Hajar, Nabi Ishaq
daripada Siti Sarah. Siti Hajar dari keturunan itu lahir Nabi Ismail, lahirlah Nabi Muhammad. Siti Sarah dari keturunan Nabi Ishaq, itu lahir Nabi Yaqub, ya, lahir Nabi Yusuf, nabi-nabi Bani Israel. Sebab itu Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Abul Anbiya, bapa segala nabi-nabi. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya, bermaksud membunuh anak dia, tuan-tuan. No, mati. Kita ni baru nak korban kambing, tu pun kita dah berkira. Kita ni baru nak korban lembu, tu pun kita dah berkira. Nabi Ibrahim korban anak dia. Mengorbankan anak artinya yang selama ini dinanti. Hanya itulah anak daripada Siti Hajar yang telah sampai umur berusaha, duk bantu mak dia, duk buat kerja, tiba-tiba dia nak sembelih pula, tuan-tuan. Hebatnya Nabi Ismail, kerana hebatnya tarbiyah dan didikan keimanan yang diberi oleh ibu yang hebat. Sebab tu saya kata ibu ini sangat penting, tuan-tuan. Siti Hajar telah tanam keimanan dalam dada anaknya Nabi Ismail. Bila sesekali Nabi Ibrahim jumpa, dia tanam keimanan kenal Tuhan, junjung syariat kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail dalam dadanya tepu keimanan. Bila bapa dia kata, inni ara fil manami anni azbahu, aku tengok dalam mimpi aku bunuh, aku sembelih kamu. Fanzur maza tara, hai anak, apa pendapat kamu? Terus dengan penuh yakin tanpa ragu-ragu, Nabi Ismail jawab kat Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati insya-Allah aku daripada kalangan hamba-hamba Allah yang sabar. Hebat, tuan-tuan. No? Kalau kita nak anak yang hebat macam Nabi Ismail, maka benalah isteri yang hebat, ibu yang hebat, supaya dapat didik anak kita sehebat Nabi Ismail, kerana mempunyai isteri dan ibu yang hebat seperti Siti Hajar. Nak dapat Siti Hajar yang hebat, nak berjaya didik isteri yang hebat, kena jadi macam Nabi Ibrahim yang kuat keimanannya, yang kuat keyakinannya. Muslimin muslimat sekalian, hari ini bila lemah kita, hak jadi suami pun lemah, hak jadi bapa pun lemah, mai jadi isteri pun lemah, jadi ibu pun tak kuat, maka akhirnya lahirlah generasi-generasi yang lemah. Ini yang saya bimbang, tuan-tuan. No, bini dia nak file perceraian je. Apa masalahnya? Dia baru nak file perceraian, dia tak boleh terima dah. No, dia tak boleh terima bini nak file perceraian. Dia ambil kain tudung bini dia tu, no, dia cekik isteri dia mati, tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Banyak hari ini menamatkan riwayat, kadang anak bubuh mak, bubuh ayah, kadang abang bunuh adik, kadang suami bunuh isteri, kadang isteri bunuh suami. Dalam zaman yang seperti ini, berapa ramai pula yang mengambil nyawa sendiri kerana berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa jadi begini? Tidak lain kerana keimanan di dalam dada yang semakin lemah. Kita sudah tidak kuat iman, akidah kita lemah, akhirnya kita akan hilang apa yang kita ada daripada peluang untuk mendapat redha dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan terus ditipu oleh dunia. Tuan-tuan, mailah kita syukur nikmat bila Tuhan masih bagi peluang kita hidup. Hari demi hari kita semakin mendekati noktah akhir kehidupan. Hari demi hari kita akan menamatkan sebenarnya larian kita di titik perhentian terakhir yang kita tak tahu bila, tetapi kita semakin hampir. Mungkin ketika ini ada kain kafan seseorang sedang dipotong, sedangkan dia masih lagi ketawa, dia masih lagi seronok, sedangkan dia punya keranda sedang diketuk, dia punya keranda sedang disiapkan.
ada lahat yang sudah pun terbuka menanti kehadirannya tapi dia tidak sedar. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita buatlah rumah besar-besar tapi akhirnya tuan-tuan kita tak dapat pun nak pergi ke seluruh kawasan rumah kita kerana sudah tidak mampu lagi melangkah. Banyak bilik yang akhirnya sunyi, kosong, anak-anak cucu kita pun dah tak nampak lagi kelibatnya. Kita ada mandi tuan-tuan, ada tak mandi, tapi kita dah tak mampu nak masuk tak mandi walaupun kita masih mampu masuk bilik air. Akhirnya tuan-tuan, kita nak kena lap aja badan, tak mampu lagi dah nak mandi dalam bilik air. Kita dulu banyak benda boleh makan, akhirnya banyak benda dah tak boleh makan. Akhirnya nak makan pun dah tak boleh makan. Akhirnya baru kita tahu, itulah dunia yang telah pun kita kejar, menghabiskan banyak masa dalam hidup kita. Kita ligan dunia sehingga mengabai banyak peluang yang Tuhan bagi kepada kita daripada umur kehidupan. Sampai masa kita pasti akan merasa rugi. Rugi sangat seorang suami biar isterinya tanpa dididik jadi isteri solehah. Rugi sangat seorang isteri yang biar suaminya dalam keadaan tidak diberikan taat setia kepada suaminya, tidak diberikan perkhidmatan yang baik kepada suaminya, lalu jadilah suami isteri itu hidup tidak bahagia, anak-anak dizalimi. Rugi mak bapak biarkan anak-anak tidak dicurahkan kasih sayang yang sebenar sehingga anak tidak terdidik dan terasuh. Lalu anak hatinya hari makin keras, hatinya di dalam hatinya tidak ada Allah dan Rasul. Lalu akhirnya anak yang sepatut menjadi penyejuk mata menjadi gunting dalam lipatan, menjadi musuh dalam selimut yang akan menyebabkan ibu ayah itu terluka di hari tua. Ruginya kita tuan-tuan, saat kita boleh mari masjid kita tak mari. Waktu mana kita masih boleh berkesempatan sujud di rumah Allah, kita tak mengisi ruang kesempatan yang Tuhan bagi peluang. Sampai satu masa kita dah tak boleh sampai ke sini, barulah ketika itu kita menyesal tak sudah, dan menyesal itu sudah tidak berguna. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita akan sambung untuk baca kitab kita dalam siri kuliah kita akan datang, iaitu Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Saya tetap nak ambil kesempatan untuk mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Adha yang baru kita sambut kemarin, hari tasyrik yang terakhir, dan saya nak sudahi dengan mengajak ke semua sekali untuk kita sama-sama membaca sepotong Al-Fatihah yang kita dedikasikan kepada roh isteri kepada Tuan Guru kita Ustaz Abdul Halim Nasir yang juga telah pergi pada hari raya haji baru-baru ini, dan juga kepada roh ibu saya yang telah juga meninggal sebulan yang lalu, dan roh para ibu ayah kita dan seluruh muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima innal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah